Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ilham bin Zulkarnain. Kepada kami akan menerangkan tentang projek kami iaitu sistem monitor denyut jantung menggunakan Arduino dan harddisk sensor. Untuk ahli kumpulan, kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri Arif Ilham bin Zulkarnain, Muhammad Azri bin Abdul Rahim, Syed Nakib Naimi bin Syed Abu Bakar. Saya akan menerangkan tentang bahagian pengenalan. Memantau degupan jantung sangat penting bagi atlet pesakit kerana ia menentukan keadaan jantung. Terdapat banyak cara untuk mengukur degupan jantung. Yang paling tepat adalah menggunakan elektrokardiografi. Tetapi cara yang lebih mudah untuk memantau degupan jantung adalah dengan menggunakan sensor denyutan jantung. Ia hadir dalam pelbagai bentuk dan saiz untuk mengukur degupan jantung. Sensor denyutan jantung tersedia dalam jam tangan, telefon pintar dan lain-lain. Denyutan jantung diukur dalam denyutan per minit atau BPM yang menunjukkan berapa kali jantung mengembang dalam 1 minit. Seterusnya, permasalahan kajian. Kadar bilangan orang yang tidak sihat semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Hal ini kerana gaya hidup dan pemakanan seseorang itu mungkin mempengaruhi tahap kesihatan mereka. Mereka juga tidak dapat mengawal dan memantau kesihatan diri kerana tidak tahu dan sibuk dengan hal-hal kerja. Perkara ini dapat diatasi dengan cara melakukan pemeriksaan kesihatan di klinik atau di hospital berdekatan. Dengan cara lain, mereka juga dapat melakukan pemeriksaan kesihatan hanya di rumah tanpa perlu keluar ke klinik atau hospital. Caranya adalah dengan menggunakan alat untuk memeriksa kadar degupan jantung dan kadar tekanan darah. Hal ini dapat memberikan kita maklumat tentang kesihatan badan kita dan juga dapat tanganinya dengan lebih awal. Objektif projek kami adalah satu, untuk membina instalasi untuk mensimulasikan sensor degupan jantung manusia seminit iaitu BPM, untuk memahami bagaimana reaksi degupan jantung bertindak balas dengan aliran darah. Ketiga, untuk memperoleh pengetahuan khusus tentang mengapa sensor degupan jantung menggunakan lampu hijau dan bukannya warna lain. Untuk skop projek kami hanya untuk membina pengekodan untuk menunjukkan bacaan degupan jantung pada paparan LED dan seterusnya bina litar untuk membuat sensor denyut jantung berfungsi. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan bahagian yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Nakib Naimi bin Syed Abu Bakar. Nombor metrik AA1800096. Untuk video kali ini saya akan terangkan tentang metodologi projek FYP kami. Kita akan mulakan dengan pendahuluan. Tekanan darah dan kadar degupan jantung sering kita ukur melalui alat-alatan yang berada di hospital secara berkala. Denyut jantung atau degupan jantung adalah salah satu parameter penting yang digunakan oleh para medik untuk menentukan keadaan kesihatan fizikal dan keadaan mental seseorang. Manusia tidak dapat mengatur jumlah degupan jantung kerana jantung berfungsi secara refleks. Denyut jantung atau nadi adalah petunjuk penting dalam sektor kesihatan yang berguna sebagai bahan penilaian yang agak berkesan dan cepat untuk mengetahui keadaan dan kesihatan tubuh seseorang. Masuk berfungsi secara refleks di sini ialah maksudnya jantung kita ni tidak berdegup secara tetap. Contoh, kalau waktu kita letih dia akan lagi laju, tapi time kita tidur dia akan lebih slow. Seterusnya gambar rajah blok. Ini adalah dari segi bagaimana heartbeat rate sensor tu berfungsi. Bermula dari bekalan kuasa, perprosesan signal dan terbahagi kepada dua, iaitu proses penyimpanan data ataupun modul pengukuran kadar degupan jantung. Modul pengukuran degupan jantung dalam sistem ini berdasarkan pada sensor denyut jantung nadi yang ada dilengkapi dengan isyarat untuk mengesan dan menghasilkan data nadi isyarat jantung di jari pesakit. Data degupan jantung kemudian diproses menggunakan modul pemprosesan isyarat berdasarkan Arduino Nano, sehingga sistemnya mempunyai saiz agak kecil untuk mudah dibawa ke mana-mana oleh pesakit. Dalam kajian ini, sistem masih dibekalkan dengan menggunakan bekalan kuasa dari modul bekalan kuasa luaran yang belum boleh dibawa. Ini dilakukan untuk dapat mengukur beban sistem yang digunakan lebih stabil. Untuk menilai kapasiti bekalan kuasa mesti digunakan untuk mengaktifkan sistem untuk jangka masa tertentu.
Okey, pemilihan komponen. Proses pemilihan komponen merupakan langkah penting dalam penghasilan projek ini agar dapat berfungsi dengan baik. Spesifikasi seperti kos, keselamatan dan kebolehpercayaan juga harus diambil ketika memilih. Sebagai tambahan, bahan yang dipilih mesti memenuhi keperluan prototipe, proses operasi, proses pemasangan dan kemudahan penyelenggaraan. Proses pemilihan bahan telah dilakukan dengan menjadikan aspek-aspek berikut sebagai panduan atau penyebab utama dalam proses menyelesaikan projek. Berikut adalah senarai komponen yang digunakan dalam projek kami. Okey, yang pertama kita boleh tengok heart rate pulse sensor, Arduino Uno, kabel USB type A to type B, breadboard, jumper wire, LCD display, potentiometer dan lampu LED. Okey, dari segi cost analisisnya, anda boleh tengok dari senarai bahan kami. Semuanya berjumlah RM81.60. Maksudnya ia tidak memakan jumlah wang yang banyak namun tidak juga terlalu sikit. Okey, dari segi reka bentuk perisian dan perkakasan, ianya bermula daripada lukisan skematik, program, iaitu kita program kod tu, dan seterusnya menjalankan simulasi. Skematik. Okey, bermula dengan skematik. Proses pertama adalah merancang litar skematik. Ini adalah untuk memahami operasi litar atau aliran soket wireless dan bagaimana ia berfungsi. Selain itu, merancang litar skematik akan menjadi asas merancang simulasi perkakasan menggunakan papan roti untuk ujian. Papan roti ni breadboard, okey. Okey, ni lukisan gambar ajar skematik untuk pulse rate sensor. Seterusnya ialah programming, iaitu proses kita buat coding tu. Proses membina dalam program memerlukan masa yang lama dan bergantung pada fungsi operasi litar. Untuk projek ini, masa yang diperuntukkan adalah sekitar 5 minggu untuk menyelesaikan program ini. Ini kerana terdapat banyak kesalahan dan mesti berubah kepada kod apapun mengikut peningkatan dan fungsi projek ini. Proses merancang program dilakukan dengan menggunakan perisian Arduino. Dengan menggunakan perisian ini, ia dapat mengesan kesalahan berdasarkan program yang menjadi kod pengguna. Kelebihan perisian ini mudah difahami dan mempunyai rupa yang ringkas. Dalam perisian terdapat banyak contoh setiap kod seperti sekelip mata, Node MCU dan lain-lain. Ia mempunyai kod yang berbeza dan dapat belajar dari contoh itu. Setelah menyelesaikan ralat, program yang telah selesai akan dimuat ke dalam Node MCU. Ini adalah kod sumber yang digunakan untuk mengawal keseluruhan sistem. Kod sumber adalah bahagian yang sangat penting dalam projek ini. Okey, kami akan sertakan semua coding secara lengkap di dalam report kami. Okey, seterusnya ialah simulasi. Projek ini dapat dibuat melalui perisian komputer iaitu Arduino 1.8.9. Hal ini memudahkan kami dari segi dapat mengubah program sekiranya tidak sesuai dan tidak mencapai fungsi bagaimana projek ini berfungsi. Okey, saya rasa itu sahaja untuk metodologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Udaim, A180716. Kali ini saya akan buat simulation dekat software Proteus di dalam laptop. Okay, let's do this. Okay, first kali kita kena download heartbeat sensor ni dekat satu website, sebab dalam Proteus tak ada heartbeat sensor ni. Dan lagi satu, kita kena download juga Arduino board jenis Uno punya sebab dekat Proteus tak ada komponen ni. Bila dah download semua, kita check connection, pastikan sama dengan apa yang coding yang kita buat hari tu. Make sure ground VCC disambung dengan tempat yang betul. Okay, seterusnya kita kena check coding kita. Make sure coding kita tak ada salah, supaya nanti tak boleh nak run kalau salah. Okay, selepas kita sambung tu, kita kena cari dekat library VSM DLL mode sebagai macam switch bagi heartbeat sensor ni. Sebab dekat simulation kita tak boleh touch heartbeat sensor ni, so kita kena pakai VSM DLL mode ni sebagai fungsi macam switch lah. Okay, next step pula, kita kena masukkan virtual terminal tu. Dia berfungsi sebagai LCD
untuk protease ni. Sebab kalau dalam projek betul-betul kita pakai LCD. So untuk protease LCD tak ada, kita pakai virtual terminal ni. Dia lebih kurang sama je konsep dia. Dia akan paparkan bacaan dekat tu. Selain kita gunakan virtual terminator tu, kita juga boleh gunakan digital oscilloscope untuk nampakkan lagi graf degupan nadi kita tu. Virtual terminator ni dia menyukat terus BPM kita per minit. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan daripada projek kami ialah alat monitor heartbeat rate sensor berdasarkan Android ini, berbaskan Android ini memiliki respon input sensor yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan denyut nadi yang terbaca oleh sensor nadi dari aliran darah. Data denyut nadi yang terbaca diubah menjadi nadi yang memiliki nilai 1 sehingga kurang daripada 3 volt. Jarak jangkauan alat monitor berasaskan Android ini termaksima pada 30 meter dengan keadaan tanpa halangan. Aplikasi monitor denyut nadi pada Android mampu mengaktifkan dan membaca Bluetooth secara automatik dalam waktu 2 sehingga 4 saat pada jarak ideal ketika aplikasi pertama kali dibuka. Sensor pada alat monitor ini akan lebih efektif membaca data jika sensor ditempatkan pada posisi di hujung jari. Sensor dan aplikasi pada alat monitor ini akan lebih stabil membaca data setelah penempatan sensor setelah 18 hingga ke 30 saat. Hasil perbandingan alat monitor ini dengan alat spot vital sign mempunyai perbezaan paling tinggi 2.47 BPM dan paling rendah sebanyak 0.07 BPM dari 10 sampel uji yang telah dihitung datanya. Dengan batas toleransi beza 5 BPM, alat monitor Android ini boleh menyimpan data hasil pembacaan denyut nadi sehingga data hasil dari pembacaan boleh diolah untuk keperluan pengguna lebih lanjut. Dari segi saran dan cadangan masa hadapan pula ialah alat monitor denyut nadi berasaskan Android ini dapat dikembangkan lebih luas, misalnya dengan menambahkan feature pengolahan data denyut nadi dari pengukuran alat dengan sistem pakar atau sejenisnya. Dua bahagian penyepit yang terletak pada sensor lebih diperbaiki kembali sehingga hasil pembacaan lebih maksimal dan tepat. 3. Pada interface dari aplikasi Android boleh ditambahkan grafik visual, hasil pembacaan denyut nadi dan yang lainnya sehingga pembacaan lebih menarik dan lebih mudah digunakan. 4. Membaiki bentuk alat sehingga boleh menjadi lebih mudah dalam penggunaan dan efisien dari segi ukuran alat. 5. Penambahan feature detection pada alat monitor denyut nadi terhadap masalah jantung dengan penambahan feature notifikasi. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih.